السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar ini wa rahimakumullahu jami'an. Hari ini tersambung bacaan kitab Umdatul Ahkam Al-Allamah Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, Al-Mutawaffa sanah yang meninggal tahun 600 Hijriyah. Hadis yang ke-27, Al-Hadis Al-Khamis dalam bab najis. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. Dari Yahya bin Sa'id berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab Badui. Kita tengok bahasa Arab kan, jaa telah datang. A'rabi ni maksudnya lah orang Arab Badui. Dekat sini kita tengok beza Arabiyun dengan A'rabiyun. Satu Arabi, satu A'rabi. Beza dia apa? Satu Arabi, satu A'rabi. Beza dia, A'rabi ni perkhususan dia memang dikhususkan untuk orang Arab Badui. Kalau Arabi, orang Arab je, tak kisahlah sama ada orang Badui ataupun orang bukan Badui. Kalau kita cakap Arabi, dia ni orang wal Arabi, orang Arab. Tak kisahlah sama ada dia daripada Arab yang duduk padang pasir, duduk kampung, ataupun duduk dekat bandar. Tetapi A'rabi memang khusus untuk orang Arab Badui. Orang Arab Badui iaitu orang yang duduk jauh, duduk dekat kampung-kampung, kat padang pasir. Ja'a Arabiyun, datang seorang Badui, seorang Arab Badui datang, lalu kencing di sudut masjid. Maka orang pun menggertaknya. Tetapi Nabi SAW melarang mereka. Setelah orang itu selesai dari kencingnya, ada koma kat sini, Nabi SAW meminta
lalu disiramkan padanya. Zanub. Nanti kita akan tengok adakah setimba. Sebab orang Melayu kalau faham setimba tu maksudnya satu baldi besar tu kan. Adakah Nabi minta air sebanyak satu baldi? Nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Tapi poin dia daripada hadis ni tengok sini pertama sekali ialah ja'a Arabi, datang seorang Arab Badui. Siapa Arab Badui ni? Kata Al-Imam Ibn Mulaqin, dia kata tak tahu. Wa'alam anna hadzal Arabi lam ara ahadan mimman takallama 'ala Muhammad sammahu. Tidak ada seorang pun yang menamakan Arab Badui tersebut. Okay. Ada yang kata Zul Khuwaisirah. Dia kata dalam riwayat Abu Musa Al-Asbahani fa innahu rawa min hadithi Sulaiman bin Yasar. Tapi ada satu riwayat daripada Sulaiman bin Yasar, dia kata ittala'a Dzul Khuwaisirah al-Yani. Ada datang seorang lelaki namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ni siapa? Siapa ingat Dzul Khuwaisirah ni siapa? Dzul Khuwaisirah ni lah yang mempertikaikan Nabi SAW kerana baginda ataupun mempertikaikan cara baginda membahagi-bahagikan harta rampasan daripada perang Hunain. Harta rampasan daripada perang Hunain. Jadi bila sampai dekat Ji'ranah tu, bila Nabi bahagi-bahagikan harta rampasan perang, maka berkatalah seorang lelaki ni, Dzul Khuwaisirah ni, dia kata, ya Muhammad, i'dil ya Muhammad. Tapi kemungkinan kejadian ini berlaku sebelum kejadian di Hunain. Sebab Hunain tu lewat juga pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Jadi hadis ni Anas balik Arab Badui ni, ada yang kata dia ialah Dzul Khuwaisirah. Wallahu alam. Datang lalu dia kencing di sudut masjid Taifah, iaitu Nahiyah. Taifah sini, kalau Taifah kalau kita terjemahkan juga, maksudnya ialah sekumpulan manusia kan, atau sebahagian. Tetapi maksud kat sini ialah Nahiyah, di satu sudut masjid. Masjid pula ma'ruf, tempat salat. Kemudian fazajarah, kencing di masjid, maka fazajarahu. Fazajarah iaitu an-nahyu wal man', iaitu melarang dan menghalang. Jadi zajara maksudnya menghalang dan melarang. Menghalang dan melarang. Ada yang kata wazdajara, maksudnya dia menggertaklah, macam ayat ni lah, macam dalam terjemahan ni bolehlah kita kata Zanub. Kemudian perkataan yang seterusnya pula ialah tadi zajara an-nas fanahahum an-nabi, maka Nabi pun larang mereka daripada menggertaknya, mengejarnya, menghalangnya daripada dia terus kencing atau menghalaunya. Jadi falamma qada, lamma apabila qada maksudnya selesai. Tu kita kata qada hajat tu, menyelesaikan. Nampak tak selesai? Qada hajat, itulah asal perkataan ni, iaitu qada maksudnya menyelesaikan. Qada baulahu, kencingnya. Amara nabiyyu, amara maksudnya memerintahkan. Amara maksudnya memerintahkan. Amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi dhanub. Kat sini pentingnya amar, tengok ni. Ada perintah Nabi SAW. Dhanub. Okey, dhanub ni tadi diterjemahkan setimba air. Betul ke? Setimba air. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah dalam Mukhtasar, dia kata huwa dalwul azim. Dia kata baldi yang besar. Sebenarnya kata macam tu, baldi yang besar. Okey. Dia kata, sebagian ulama pula kata ialah baldi yang diikat padanya tali. Dal, macam orang dia nak pergi ambil air daripada perigi kan, telaga tu. Misal tu lah baldi dia. Okey. Dan sebagian ulama kata pula zanub ini ialah dalwun mumtaliun bil ma'.
dinamakan dhanub, melainkan apabila dia dah penuh air. Dhanub ni memanglah baldi. Sebab bahasa Arab juga, dia juga dalu. Maksudnya bekas air macam baldi. Tapi dhanub ini dia lebih khusus bagi ulama kata. Dia kata la yusamma dhanuban hatta yakuna muli'a ma'un. Maksudnya hatta muli'a ma'un. Inilah dia dipenuhkan dengan air. Sehingga dipenuhkan dengan air. Hatta muli'a ma'an. Muli'a ma'an. Sehingga dipenuhi dengan air. Yang ini dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab daripada kebanyakan para ulama dan juga dalam Syarah Sahih Muslim. Jadi kesimpulannya apa dia? Betul lah satu baldi yang besar juga, agak besar, dan macam kata, lalu disiramkan air padanya. Okey, hadis ini kemudian fa'uhriqa ini fa'uhriqa dituangkan. Uhriqa juga maksudnya dituangkan. Sab maksudnya tuang. Okey. Jadi apa hukum yang kita boleh keluarkan daripada hadis ini? Yang pertama sekali yang kita boleh keluarkan ialah yang hukum fiqah dulu sebelum faedah tarbawiyah, iaitu najasati baul adami, dan najasatu baulil adami, iaitu najisnya kencing manusia. Jadi ini paling jelaslah. Hadis ini dalil bernajisnya kencing manusia. Kenapa kita kata dalil, kita kata dia najis? Sebab Nabi suruh basuh. Nabi suruh tuangkan air. Sebab tak? Lepas tu kita kata amara, Nabi memerintahkan. Kalau Nabi basuh je tanpa ada nampak umpama dengannya, mungkin lagi orang kata Nabi basuh tu sebab istihbab, sebab sunat kan? Sebab sunat. Tapi kita kata barakallahu kat sini, kita kata Nabi SAW membasuhnya kerana dia najis. Apa dalil dia najis? Sebab Nabi telah memerintahkan. Jadi bila ada perintah dia wajib. Bila benda tu wajib basuh, maka benda tu dia najis. Atau kata Syekh ni, najasatu baulil adami wa huwa ijma'un. Jadi adalah ijma'. Okey. Kecuali bayi yang bawah 2 tahun yang kita bincang hadis sebelum ni, hadis Ummu Qais. Hadis Ummu Qais dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Ummu Qais yang dibawakan anak letak atas paha Nabi SAW, budak tu kencing. Dan Nabi pun ambil air, Nabi percikkan air ke atas kawasan. Jadi barakallahu fikum. Jadi kat sini menunjukkan bahawa kecuali anak-anak kecil 2 tahun, itu yang ada khilafnya di kalangan para ulama. Sebahagian ulama memandang anak kencing anak kanak-kanak bawah 2 tahun ni najis. Dan Mazhab Syafi'i kata dia najis. Cuma kata dia najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Adapun yang lainnya kata dia tak najis. Ada sebahagian ulama kata dia tak najis. Sebab Nabi suruh percikkan air saja. Tapi yang sahih, ar-rajih, air kencing kanak-kanak itu najis. Najis. Naam. Baik, seterusnya pula faedah yang kedua, hukum yang kedua itu ihtiramil masjid wa tanzihihi minal aqdar. Iaitu menghormati masjid. Menghormati masjid dan menyucikannya, membersihkannya, menjauhkannya daripada segala bentuk kotoran minal aqdar. Okey. Sebab itulah Nabi SAW ada riwayat dari Ishaq bin Rahawayh, dia kata inna hadzal masjid innama huwa li dzikrillah wassalah wala yubalu fiha. Masa dia kata Nabi SAW kata kat orang lelaki tersebut dalam riwayat Ibn Khuzaimah, dia kata sesungguhnya ialah untuk mengingati Allah, li dzikrillah wassalah, dan untuk salat, wala yubalu fiha, maka tidaklah dikencing padanya. Jangan kencing dekat kawasan masjid. Dan menguatkan lagi faedah ni ialah Nabi SAW melarang daripada apa dia al-busaq, iaitu kita ludah dekat menghadap kiblat, meludah di sebelah kanan. Nabi kata al-busaq fil masjid khati'ah. Nabi kata meludah itu satu kesalahan, khati'ah, dosa. Okey, walaupun kita kata kahak tu najis tak? Kahak najis ke? Kahak tak najis, tuan rahimahkumullah. Kahak tidak bernajis. Tetapi Nabi SAW kata al-busaq iaitu kita meludah. Kita meludah di masjid itu khati'ah,
satu kesalahan. Wa kafaratuha, yang kafarahnya ialah kamu menanamnya balik kahak tadi itu. Itu kalau dekat masjid lah. Dekat masjid lantai dia tanah macam zaman Nabi SAW. Jadi Nabi pun Nabi kata kafarah, iaitu cara nak tebus kesalahan kita ludah dalam masjid itu, kita kena kambus balik kahak tu tadi dengan tanah. Itu kalau dekat masjid Nabi yang lantainya tanah. Adapun masjid kita yang ada kapet, yang ada lantai simen, marmar, maka cara kafarah dia ialah kita membersihnya. Naam. Jadi kalaulah kahak tu benda yang tak najis pun Nabi SAW suruh menjauhkan kita daripada, menjauhkan diri kita daripada melakukan perkara tersebut, melarang Nabi melakukan perkara tersebut. Itu dalil bahawa kewajipan kita umat Islam kena tanzihul masajid, kena bersihkan masjid, janganlah kotorkan. Ada setengah orang ni kadang-kadang mentang-mentang lah masjid tu kita kata dah ada AJK-nya, ada tukang bersihnya, dia suka hati je bersepah makannya, lepas tu minumnya dibiarkan apa semua. Ni nak masuk bulan Ramadan ni nampaklah perangai-perangai setengah manusia yang dah makan dia biar je, nasi-nasi yang jatuh atas lantai tu. Jadi kita minta lah tuan-tuan dan puan-puan rahimahkumullah dan para pendengar sekalian, kita menghormati masjid. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dan masjid termasuk syiar-syiar Allah, maka dia termasuk daripada ketakwaan dalam hati kita. Jadi lagi hati kita terpaut pada masjid, lagi kita nak bersih masjid, nak lagi cantik masjid. Naam. Jadi ihtiram al-masjid. Al-thalith, ketiga, iaitu ar-rifqu bil jahil. Iaitu bersifat lemah lembut, pemaaf pada orang yang jahil. Fi ta'lim, dalam bab mengajar. Jadi kalau orang baru nak mengajar, orang Arab Badui yang tak kerti lagi kan, orang tu baru dia datang kuliah, baru dia nak taubat, dia duduk Amerika 40 tahun, jahil apa semua, baru balik nak belajar agama. Jangan kita zajar dia, jangan kita herdik dia, jangan kita menyakiti hati dia. Jadi arifqu bil jahil fi ta'lim, dalam bab mengajar. Wa annahu la yu'zi wa la yu'annif. Nabi SAW tidak yu'zi, tidak menyakiti orang tersebut. Wa la yu'annif, dan tidak bersikap keras. Idza lam ya'til bil mukhalafa istighfafan wa inadan. Apabila orang itu melakukan kesalahan bukan kerana memperlekehkan atau juga bukan kerana sifat degil. Kalau sifat degil, Nabi keras. Kalau bersifat melekeh-lekehkan, merendah-rendahkan, Nabi keras. Ini orang tu jahil, orang Arab Badui jahil. Jadi wa akhraja Syafi'i fil dia kata dalam Musnad Asy-Syafi'i atau juga dalam kitab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dia bawa lafaz ni, hadis ni dengan sempurna. Dalam Sahih Bukhari tak ada, dalam Sahih Muslim juga tak ada. Dalam disebut, dia kata dakhala Arabiyyun al-masjid, datang seorang Arab Badui masuk dalam masjid. Lalu dia kata, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Orang Arab Badui, dia jahil kan, dia main doa je. Apa doa dia? Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, saya cintailah, rahmatilah aku dan Muhammad. Dalam Muhammad dia panggil kan, dan Muhammad. Dan janganlah engkau rahmati selain daripada kami berdua. Allahu Akbar. Lalu Nabi SAW kata, laqad tahajjarta wasi'an, wahai Arab, wahai orang, wahai saudara, engkau telah menyempitkan benda yang luas. Syurga tu luas, takkanlah kamu nak kata aku dengan kau dalam syurga. Fama labitha an bala fi nahiyatil masjid. Kemudian terus, tak lama lepas tu dia terus kencing dekat masjid. Faka'annahum ajjalu alaih. Seorang perempuan dia nak kencing dengan segera. Kemudian datanglah orang semua, mereka semua ramai-ramai nak halang dia. Ramai-ramai nak halang dia. Maka fanahahumun Nabi, maka Nabi pelarang. Ila akhir hadis. Bahkan Nabi minta air. Jadi kat sini apa dia? Orang Arab Badui ni memang jahil. Dia masuk masjid, kata, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan rahmati orang lain. Dia jahil. Memang jahil betul. Okay? Maksudnya kita kena doakan rahmat bagi orang Islam yang lain, mendoakan kerahmatan, keampunan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, warhamhum ila akhirih.
So apa doakan bagi kaum muslimin ini, tidaklah doa itu melainkan akan sampai pada setiap orang muslim. Kemudian malaikat akan kata amin dan bagi kamu perkara yang sama macam kita baca doa kan dalam tahiyat akhir tu. Bila kita baca apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah kan. At-tahiyya assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullah assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kata Nabi sallallahu, tidak ada seorang mukmin pun melainkan doa kita akan sampai pada dia. Jadi kalau ada 2 bilion orang Islam kat dalam dunia ni, 2 bilion doa kita tu sampai. Allahu akbar. Dan bagi setiap orang yang kita doakan tu, malaikat akan kata amin, 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 amin. Bagi kamu perkara yang sama juga. Jadi Arab itu tunjukkan bahawa Arab Badui ni jahil. Dia jahil, dia tak tahu benda lah Arab Badui ni. Sebab itulah Nabi SAW sikap Nabi pada orang Arab Badui yang jahil begini berlainan sikit dengan sikap Nabi terhadap sahabat-sahabat yang dah mengaji dan duduk dengan Nabi SAW, yang dah lama kenal Nabi. Maka sikap Nabi agak berbeza. Nabi lebih keras dan Nabi lebih tegas dengan mereka. Thumma qal, kemudian Nabi SAW lepas Nabi suruh bawakan bekas air tadi, Nabi kata alimu, ajarlah. Nabi kata alimu, ajarlah. Maksudnya kalau orang tak tahu ajar, jangan marah dulu, ajar dia. Wa yassiru, iaitu apa dia? Mudahkan. Yassiru, pemudahkan. Wala tu'assiru, dan jangan pula kamu ini memberat-beratkan, menyusah-nyusahkan. Wala tu'assiru. Jadi menunjukkan bahawa Islam ialah bila orang tu datang dengan jahil, kita bagi yang mudah-mudah dulu. Kita bagi yang mudah-mudah dulu pada dia. Jangan kita nak. Masa tu juga kalau guru Quran kan, kadang-kadang hari pertama mengajian Quran tu dia bantai semua benda nak betulkan. Kesian orang tersebut. Kata kalau orang tu semua makhraj tak betul. Hari yang pertama dia nak betulkan semua makhraj anak murid dia tu. Maknanya semua kesalahan makhraj. Jadi anak murid tu mengaji satu muka surat pun tak lepas-lepas. Akhirnya menyebabkan motivasi dia terkurang. Dia kata Allah, susahnya, tak payahlah masuk kelas. Tapi kalau kata yassiru, alimu, yassiru, wala tu'assiru, relax dulu, mula-mula betulkan satu dulu. Maksudnya yang lain tu, yang mana tak teruk sangat tu, kita biar dulu, lalu dulu. Dah betul satu, yang kedua betulkan pula. Jadi bila dah yang kedua tu dah betul, baru ketiga pula. Mungkin anak murid akan tanya, Ustaz, kenapa tak betulkan daripada awal? Dia kata, kalau kita betulkan semua daripada awal, saya kamu dah tak nak mengaji lagi dah. Kamu nak lari dari kelas ni. Kata yassiru wala tu'assiru, mudahkan. Bukan mempermudahkan agama, mudahkan kaedah kamu nak melaksanakan agama, itu maksud dia. Mudahkan cara nak sampaikan agama. Mudahkan. Sebab tu kita ni seorang guru bila mengajar, kita kena menggunakan bahasa yang mudah untuk anak murid faham. Jangan guna ayat bombastik, guna ayat-ayat yang tinggi-tinggi. Atau antara sebab dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berjaya dekat negerinya adalah kerana dia menggunakan bahasa yang mudah dalam kitab-kitabnya. Dan sebelum beliau, baginda SAW nampak tak ayat baginda itu mudah difahami. Nabi tak guna ayat-ayat yang susah, yang sukar difahami untuk menunjukkan konon-kononnya dia tu alim. Jangan tuan-tuan. Sebenarnya alim ni bukannya bila datang kelas dia bawa perkataan-perkataan yang bombastik. Alim ni ialah perkataan yang bombastik tu dia boleh bawakan ayat dalam bentuk yang mudah. Maknanya satu istilah ilmiah yang berat, dia boleh ceritakan ke orang dengan cara yang mudah, yang orang mudah fahami. Itu tanda dia faham. Itu tanda dia faham. Kalau dia cakap balik apa dalam buku tu, cakap bahasa yang tinggi-tinggi, orang kata Ustaz ni dia tak faham, dia tak boleh ceritakan dengan bahasa yang mudah, dia hanya ulang saja apa dalam kitab tu. Tidak. Jadi orang yang alim dia boleh menyampaikan benda yang susah itu, dia boleh sampaikan dengan cara yang mudah. So barakallahu fik. Dia kata kat sini, ada yang kata waqad yustanbatu min hadhihi riwayah. Ada setengah riwayat pula, riwayat daripada Abu Daud,
Bahawa lelaki ni mula-mula dia solat dulu. Okey. Mula-mula dia solat dulu. Lepas dia solat, dia baca doa tadi. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku. Dan juga Nabi Muhammad. Dia solat 2 rakaat. Dan dia doa pendek tadi. Dan terus dia berlari, dia kencing kat tepi masjid. Sebab nak tunjukkan betapa sebenarnya bukanlah datang masjid sebenarnya dia nak kencing terus. Rupanya dia dah solat. Masa solat tadi dia tahan kencing rupanya. Masa solat tadi dia tahan kencing. Jadi bila lepas kencing tu dia baca lepas solat tadi dia baca doa, lepas baca doa tu dia tak tahan, dia terus kencing dekat bucu masjid. Naam. Jadi kat sini kata Al-Imam Ibn Mulaqin kata waqad yustanbatu min hadhihi riwayah. Boleh jugalah dikeluarkan daripada riwayat ini bahawa sahnya salat orang yang menahan kencing. Sahnya salat orang yang menahan kencing. Naam. Lianna zahir, kerana zahir itu min hali man yabulu aqibus salah. Kerana zahirnya orang yang terus kencing lepas salat ni ialah orang yang dah tak tahan dah. Betul tak? Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi apa hukum tahan kencing? Yang ni kita akan huraikan nanti insya-Allah pada babnya, iaitu menahan kencing ini dia ada 3 level tahan kencing. Okey. Yang pertama menahan kencing yang haram. Okey, yang haram tetapi tidak membatalkan solat. Yang ini dia tahan kencing sehingga hilang khusyuk. Dia tahan kencing sehingga hilang khusyuk. Ini haram tapi tak batalkan solat. Sebab khusyuk yang rajihnya dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala hukumnya wajib. Yang kedua, haram dan membatalkan salat. Ditahan dan dia berdosa dan membatalkan salat. Iaitu ditahan sampai dia tak cukup rukun salat. Yang ini tak boleh. Dia tahan sampai dia mengurangkan rukun solat. Tak tahan sangat apa dia baca pun baca laju-laju. Sampai makhraj dah tak betul. Tahiyatul barakatuh salatul tayyibah. Tak boleh lah. Yang ni tahan yang haram. Yang ketiga tahan yang makruh. Tahan yang makruh. Tahan makruh ni tak ada kesan tadi. Tak ada kesan tadi. Cuma dia tahan yang menyebabkan dia terganggu juga dalam solat dia. Namun tidaklah mengganggu, tidaklah menyebabkan khusyuk dia secara umum terganggu secara umum. Dan juga tidaklah menyebabkan, Nabi kata la salata liman bihadrati ta'am wala liman yudafi'uhu al-akhbathan. Kata Nabi SAW, tidak ada salat ketika dihidangkan at-ta'am wala liman yudafi'uhu al-akhbathan, dan tidak ada salat bagi orang yang menyebabkan dia menahan air kencingnya. Jadi itu maksudnya solat dalam keadaan menahan. Tapi kalau ditahan kemudian dihilang perasaan tadi, kadang-kadang kita nak kencing, kemudian kita tahan, kemudian hilang, itu tidak ada apa-apa halangan padanya, tidak dilarang oleh syarak. Naam, lianna zahir min hali man yabula aqib as-salah annahu kana yudafi'uhu. Jadi itu dia. Yang keempat, hukum yang keempat, annal arda tutahhar. Okey, atau tathur, menjadi suci. Bisabbil ma', bahawa bumi itu, tanah itu menjadi suci hanya semata-mata cukup dengan kita tuang air ke atasnya. Wala yashtaritu atau wala yushtaratu hafruha, tidak disyaratkan kita kena korek lubang untuk kita kencing dalam tu, atas tu.
Tak mesti kita kena korek dan kena padam dia. Kena tanam dia. Okey. Ala qaulil jumhur khilafan li Abi Hanifah. Ini adalah pendapat jumhur berbeza dengan pendapat Abu Hanifah. Maksudnya tanah tadi dah kena kencing kan. Cukup tuang bila dah meresap ke bawah, air tu dah ada ke atas, dah cukup dah, itu dah jadi tanah tu, jadi kawasan tu dah jadi suci. Tak perlu nak kena korek dan kita terbalikkan tanah tu. Itu yang disebutkan oleh Abu Hanifah. Maksudnya kena tanam kawasan tu, kena kambus kawasan tersebut. Naam, itu tidak laisa bisahih. Yang sahih adalah qaulul jumhur. Qaulul jumhur. Naam. Yang kelima, iaitu annahu la tahdida fi ma bahawa sungguh najis itu menjadi bersih dengan dibasuhkan. Mana al-ghassalatun najasah. Anna ghassalatun najasah tahirah. وفي ذلك خلاف للعلماء والصحيح عندنا تحارضها إن انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها وقد طهر المحل. Maksudnya kita basuh kawasan tersebut, kemudian bila basuh tu air tu dia tak bertambah, maksudnya meresap lah maksudnya. Kalau okey macam ni kita faham ni, ada satu kawasan tu bukannya air yang meresap. Okey. Ada air kencing. Kita tambah air kosong, air bersih. Kemudian air dia bertambah. Maksudnya bertambah air tu. Maka itu tak jadi suci walaupun kita tuangkan air atas dia. Sebab dia tak meresap. Tak meresap ke bawah. Okey. Jadi bukanlah maksudnya setiap kali najis tuang air saja jadi bersih, tidak. Ini sebab dia meresap ke bawah. Tapi kalau tak meresap, kita ada air kencing dalam tu, kita tuang air, bertambahnya air lagi, maka itu tak menjadi suci. Sebab tu kata Syekh kat sini, walam yazid waznuha, tidak bertambah isi padu air itu. Okey, jadi in fasalat ghairu mutaghayyirah. Jadi kalau kita tuang air meresap ke bawah, kemudian tidak bertambahlah air tersebut dengan air najis tadi, maka itu namanya suci, dia jadi suci. Okey, faham tak? Yang keenam, tidak ada bilangan yang tertentu untuk membasuh kencing tadi. Kat sini para ulama kata najis mutawassithah tak ada bilangan. Mughalladhah ada 7 kali basuh. 1 kali dengan tanah. Okey. Mukhaffafah dia rinjiskan air. Adapun mutawassithah dia tak ada bilangan, basuh je sampai bersih. Okey. Ada yang kata disyaratkan 7 kali tuang, tak sahih. Ada yang syarat dia mesti satu gayung air, tidak juga sahih. Dan ini semua riwayat yang syadz. Ini diriwayatkan syadz. Walaupun memang ada diriwayatkan daripada sebahagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan digalakkan 7 kali basuh atau seumpama dengannya, maka tidak ada dalil bagi bab tersebut. Tidak ada dalil bagi bab tersebut berapa bilangan untuk menjadikan dia suci. Bilangan untuk menjadikan dia suci. Tapi secara umumnya para ulama Syafi'iyah kata dalam basuh ni 3 kali itu sunat. Sekali itu wajib. 3 kali itu sunat. Ini secara umumnya, secara umum. Naam, hadis ni juga dalil yang ketujuh, poin yang ketujuh, hadis ni dalil bagi jumhur bahawa dalam bab menghilangkan najis tidak ada yang boleh menyucikannya melainkan air. Melainkan air mutlak. Berbeza dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah kata apa-apa saja alat yang boleh menghilangkan najis boleh. Maksudnya kalau pakai susu hilangkan najis boleh, pakai arak boleh, arak tak, bukan arak, maksudnya air lain lah, sirap, basuh dengan sirap boleh. Naam, sehingga ada sebahagiannya, saya pernah dengar syarah sebagai masyayikh, dia pendapat mengatakan bahawa hatta arak sekalipun boleh juga kalau dia boleh menghilangkan najis, sebab bagi dia arak tak najis. Kemudian dia pula ambil pendapat nak hilangkan najis bukan hanya air musta'mal, dia ambil pula pendapat tu, jadi dia kata boleh mensucikan dengan
arak. Pendapat ini tidak benar, tuan-tuan Allah. Bukan tak benar, maksud saya ialah bukanlah pendapat yang kuat di sisi Asy-Syafi'iyah. Bukan pendapat yang kuat di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Pendapat ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan bahawa dan ini pendapat jumhur, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, mazhab Hambali, Syafi'i dan Maliki kata tidak boleh menyucikan najis melainkan air. Kecuali satu bab je, apa dia? Bab istinja. Itu je yang boleh. Itu pun istinja pada kawasan yang tertentu, itu khusus pada kubur dan dubur sahaja, bukan semua tempat boleh diistinjakan. Jadi faham masalah ni. Bukan semua tempat yang boleh istinjakan. Jadi kalau tangan terkena najis, katakanlah dia buang air besar, najisnya itu ialah terpalit pada peha dia ke atau betisnya, maka tak boleh peha dengan betis tu dia lap saja tak sah, dia kena basuh dengan air. Kena basuh dengan air. Jika tidak sah. Okay. Ada juga dalil bahawa benda-benda kering tidak boleh membersihkan najis lah, sama lah tadi saya sebut tadi. Ini gabungan 7 dengan 8. Yang ke-9, fihi daf'u a'zamid dararaini bihtimali ahaduhuma atau akhaffihima. Hadis ini menjadi dalil bagi satu kaedah dalam fiqh, iaitu apa dia? Kita mengambil mudarat yang lebih ringan berbanding mudarat yang lebih besar. Mengambil mudarat yang lebih ringan untuk kita mengelakkan mudarat yang lebih besar. Kita mengambil mudarat yang lebih ihtimal akhafud dararain, iaitu apa dia? Kita menanggung darurat yang lebih ringan kerana nak menolak darurat yang lebih berat. Dekat mana hadis tu sebut benda ni? Iaitu berkenaan dengan kencing tadi. Mana darurat yang lebih besar? Kalaulah kita biarkan dia kencing, atau kita biarkan sahabat-sahabat tadi dia halau orang tersebut masa tengah kencing, mana darurat lagi besar? Maka jawapan dia ialah darurat kalau dihalaunya masa dia sedang kencing tadi, itu lebih besar. Darurat ni boleh dilihat daripada beberapa sisi. Pertama, darurat dari segi kencingnya akan tersebar seluruh masjid, maka mendaruratkan, memberatkan orang yang nak menyucikannya. Kan kalau katakanlah masa sahabat tadi dia halau orang tersebut, dia tengah kencing, dia pun lari atau bergaduh masa tengah kencing, akhirnya kencing dia akan tersebar merata-rata. Yang lebih susah untuk menyucikan dia dan mencari-carinya daripada kita biarkan dia kencing tersempat je, kemudian selesai, khalas. Yang kedua, barakallahu fik, darurat pada siapa? Pada si lelaki tadi, pada lelaki Arab Badui tadi. Kerana bila Arab Badui itu dia kencing sambil berlari, dia akan mudaratkan kesihatan dia. Atau menyebabkan masa tengah kencing dia tahan kencing dia kan, masa tengah kencing dia tahan, itu akan memudaratkan kesihatan dia. Allahu Akbar. Nampak? Jadi bukan sekadar menjaga maslahah masjid tadi, orang yang nak bersihkan masjid, juga menjaga maslahah orang yang kencing itu tadi. Betapa Islam ni rahmat. Pada orang yang salah tadi pun Islam rahmat juga. Itu kalau dia tengah kencing, dia tahan kencing dia, takkah itu memudaratkan kesihatan dia? Maka inilah dia, kita menanggung darurat yang lebih kecil. Kita kata Syekh kat sini, annahu law qata'a alaihi bauluhu tadarrara. Itu kalau dia memotong kencing dia tadi, dia berhentikan kencing, dia akan memberi mudarat pada dia. Yang kedua, anna tanjis qad hasala fi juz'il yasir. Kalau biarkan kencing, dia hanya bahagian yang kecil saja masjid itu. Jadi kalau dia kejar, dia halau, maka akan tersebarlah kencingnya
keseluruhan masjid. Yang ke-9. Ini masalah fiqh mazhab Syafi'i yang sangat hebat masalah ni. Apa dia? Dalam mazhab Syafi'i, hadis inilah menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i, dalil yang kuat bagi mazhab Syafi'i. Apa dia? Iaitu air yang sedikit dituang pada najis dan najis tu hilang maka sah. Itu wurudul ma' ala najasah wa wurudin najasati ala al-ma'. Iaitu perbezaan. Mazhab Syafi'i lain. Air sikit. Ini saya lukis sikit lah. Okay. Katakanlah air tu sikit. Kan? Dia tadi kata najis. Kawasan tadi tu ada najis kat sini. Kawasan najis. Air dia satu bekas saja. Dalwan minal ma'. Dituang ke atas ni. Kemudian air tu sikit je. Kencing dia mungkin banyak. Tapi disebabkan dia taburkan cantik rapat-rapat apa semua rata-rata, kemudian kencing tu pun meresap bawah tanah dan dah hilanglah bau, warna dan rasa dia. Bersih tak? Bersih. Yang ni air ke atas najis. Jadi air sedikit ke atas najis yang banyak. Dia boleh menyucikan. Boleh, kata boleh menyucikan. Beza pula kalau air yang sedikit, kalau najis yang sedikit. Najis yang sedikit terkena pada air. Kalau kurang daripada 2 kolah, najis sedikit kecil tu pun masuk dalam ni. Bernajis tak? Ya, dia akan jadi bernajis, jadi air mutanajis. Inilah bezanya bab wurudul ma' ala najasah wa wurudul najasati ala al-ma'. Ini Syafi'i dia bezakan kedua ni. Bezakan mazhab-mazhab lain yang tak. Najis yang kecil kalau lagi tak berubah bau warna rasa, okey lagi air tersebut. Tak, Syafi'i tak. Kalau najis kecil sikit, walaupun sikit tapi masuk dalam air yang kurang daripada 2 qullah maka bernajislah air tersebut. Lepas tu mazhab Syafi'i pakai pendapat mana ni? Inilah hadisnya. Dalil bagi ulama mazhab Syafi'i kata air sedikit tuang atas najis boleh bersih, tapi najis sedikit masuk dalam air akan bertukar jadi najis. Faham tak? Jadi kalau kita ada macam ada anak-anak kencing, kita ambil air sedikit dari satu cawan ni, tuang, rinjiskan, sulap, dah sah. Okey. Naam. Yang seterusnya, poin yang seterusnya, ana hadrul la yasluh. Kemudian poin yang seterusnya yang ke-11, dia kata inna hadzal masjid. Dalam hadis Nabi SAW kan Nabi kata kat orang Badui tu, Nabi kata inna hadzal masajid, wahai Arab Badui, masjid ini la tasluh li syai'in min hadzal baul. Tak boleh la tasluh li syai'in li hadzal baul. Hadis ini kan Nabi kata tak boleh kencing dalam masjid. Kan Nabi kata wahai Arab Badui, masjid ini tempat suci, tak layak untuk kamu kencing dalamnya. Hadis ini sebahagian ulama Malikiyah, dia kata dalil bahawa tak boleh bersiwak dalam masjid. Hai, macam mana pula tu? Apa kaitan kencing dengan siwak? Sebab dia kata bukankah kencing dalam masjid tu perkara yang keji? Jadi bersiwak dalam masjid juga ialah perkara yang menghilangkan, membuang benda-benda kotoran daripada gigi. Jadi kita takut nanti bila kita siwak ni tek-tek gigi terkeluar jatuh dalam masjid. Sebab itulah ulama Malikiyah kita tak elok, tak boleh bersiwak dalam masjid. Tapi Syafi'i kata tak, kerana kita ni bila kita siwak, kita tak disuruh siwak kemudian ludah dalam masjid. Kita siwak jadi masuk dalam mulut ni, siwak kemudian dah habis. Macam tu je. Kalau ada sampah pun lap kan pada tisu atau seumpama dengannya.
Bukannya kita macam ni ludah dalam masjid. Tadi kita sebutkan ludah dalam masjid hukumnya dilarang dalam syarak, berdosa, haram. Kalau terpaksa ludah juga, ludahlah pada pakaian ataupun pada bawah kaki, antara dua kaki. Khati'ah, kesalahan. Yang terakhir sekali pada hadis ini, mubadarah ila inkar munkar, iaitu bersegera dalam mengingkari perkara yang munkar. Inda man ya'taqiduhu munkara, bahawa orang yang beriktikad, bagi orang yang yakin benda itu munkar, dia boleh bantah terus munkar. Dia boleh terus bantah. Dia tak boleh kata mungkin munkar bagi kita kot, tapi tak munkar bagi dia, maka tak perlulah kita nak halang. Tak. Apabila kita telah meyakini bahawa perkara itu perkara yang mungkar dengan ilmu yang jelas, yang tidak ada khilaf padanya bahawa benda itu mungkar, maka pergilah ingkar kemungkaran itu tadi. Okay, ingkarlah kemungkaran itu tadi. Tak perlu kita kata dia kata kemungkinan dia mungkar bagi kita, tak mungkar bagi dia, kemungkinan ada khilaf. Tak. Khilaf tu lain cerita. Selain kita yakin bahawa benda tu mungkar, kita bantah. Dia kata kat sini, zajarul al-arabi likaunihim i'taqadu munkaran fabadaru ila man'ihi, maka para sahabat bersegera untuk menghalangnya. Lima fihi min tanzih al-masjid, kerana pada bab itu bab membersihkan masjid, minal anjas, daripada najis. Lakinnahum fatahum an-nazar ila anna man'uhu wa qat'uhu alayhi yuaddi ila darar. Tetapi para sahabat itu tak perasan bahawa apa yang diingkar itu lebih besar mudaratnya. Dekat sinilah para ulama kata, kalau kita nak mengingkari satu kemungkaran, ini boleh juga kita tak faedah. Hendaklah kita pastikan bahawa dengan perbuatan kita mengingkari kemungkaran itu tidak menghasilkan mungkar yang lebih besar. Ini disebut dalam kaedah Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Okey. Qawaid fil amri bil ma'ruf, al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata, hendaklah nahyuka lisu'i ataupun amruka lil ma'rufi ma'rufan. Hendaklah perintah kamu untuk ajak kebaikan bawa pada ma'ruf, bukan bawa pada munkar yang lebih besar, benda yang lebih besar, mudarat yang lebih besar. Lepas tu berlaku kisahnya pada zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, datang apa dia, tentera Mongol kan dia melawan negara Islam masa tu. Lalu masa tu ada sebahagian tentera Mongol tu tengah mabuk. Lalu ada sebahagian anak murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah ni nak pergi halang lah. Kata, apa ni mabuk kat negara Islam, apa ada diorang ni bawa budaya mabuk dalam negara kita, apa semua nak halang. Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata, tak payah, tak perlu halang. Kerana sesungguhnya ketika mereka mabuk, mereka kurang menyakiti dan mengganggu orang Islam. Bagus, biar lagi dia mabuk, biar dia tidur malam tu, daripada ganggu orang Islam. Kalau kita melawan, nanti dia melawan lagi, mengganggu umat Islam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Maka habislah hadis Anas bin Malik, hadis yang sangat hebat ini. Sangat banyak pengajaran, 13 ataupun 12 pengajaran yang kita telah sebutkan daripada hadis yang walaupun barisnya hanyalah 2-3 baris sahaja. Ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun al-khitan wal-istihdad wa qassu syarib wa taqlimul adhafir wa latful ibti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mendengarku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah itu ada 5 atau 5 dari fitrah, iaitu berkhatan, istihdad, mencukur kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Naam. Rawahul Bukhari wal Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Naam. Hadis ni juga panjang huraian dia. Masya-Allah. Nampak macam pendek je hadis ni kan? Okey. So para ulama dihuraikan satu-satu. Okey. Saya hanya ambil yang benda penting-penting lah. Pertama sekali, al-fitrah. Apa makna fitrah? Okay.
Fitrah maksudnya sebagian ulama kata fitrah itu sunnah. Kenapa sunnah pula? Sebab dalam riwayat lain Nabi kata asyaratun min sunanil mursalin. Nabi kata ada 10 perkara termasuk daripada sunnahnya para rasul. Iaitu apa dia? Fitrah tadilah. Iaitu Nabi pun sebutlah bersunat, istihdad, cukup bulu kening, cukup bulu ketiak, menghilangkan bulu kemaluan ila akhirih. Jadi juga kita panggil apa dia? Fitrah. Betul Nabi kata dalam hadis yang sahih tadi 10 termasuk dari sunnah para anbiya. Jadi sunnah para anbiya tu dalam hadis ni sebut fitrah. Fitrah. Jadi boleh juga kita kata fitrah itu ialah sunnah. Boleh juga kata fitrah itu ialah fitrah manusia yang nakkan kebersihan. Maksudnya sebagai manusia yang Allah Ta'ala telah fitrahkan kepada kita sikap untuk apa dia? Nak berkhatan, nak cukur bulu kemaluan, nak cukur kumis. Yalah, kalau kita biarkan semisal itu sampai ke dagu, sampai ke mulut, tutup mulut, kuku sangat panjang sampai tek kuku dia banyak, sampailah istihdad sampai bulu-bulu kemaluan dia banyak, bulu ketiak dia banyak. Lalu ini bertentangan dengan fitrah manusia yang nakkan kebersihan, yang nakkan apa kekemasan, yang nak nampak elok. Jadi boleh kata fitrah itu juga termasuk yang ini. Cuma kalau kita takrif fitrah yang kedua tu, jadi perbuatan ini kita tak bolehlah kata benda tu ada pahala sebab kita kata itu fitrah manusia kan. Macam fitrah manusia nak makan, nak bersih tak ada pahala lah. Cuma kalau kita ambil takrifan yang pertama, fitrah itu ialah sunnah, maka insya-Allah dia akan dapat pahala sunnah. InsyaAllah dia akan dapat pahala sunnah. Baik. Jadi al-fitratu khamsun. Nabi sebut 5. Khamsun. Kat sini buat satu perbincangan pula. Kenapa Nabi sebut 5 sedangkan ada banyak? Kenapa ada banyak? Ada banyak. Jadi kat sini ada satu pengajaran yang penting, iaitu Nabi SAW dia sebut 5 sedangkan ada banyak lagi sunnah-sunnatul mursalin ini, ada 10. Tujuan baginda bukan untuk lil hasri, lakin lil ad. Nabi tujuan dia bukan tujuan Nabi untuk hasar, untuk maksudnya untuk menetapkan bilangan, maksudnya 5 je yang termasuk dalam sunnatul fitrah. Tidak. Tapi lil ad, tujuan untuk Nabi nak membilang-bilangnya supaya orang yang para pendengar para pendengar lebih faham, lebih mudah. Bila kita kata contohnya kita syarat salat, rukun salat ada 13. Orang akan menunggu-nunggu sebut satu 12 mana satu lagi, kita boleh nampak. Jadi kalau saya sebut je kata salat ni ada berapa syarat, pertama rukun salat pertama niat, kemudian berdiri betul, kemudian dia tak sebut 1 2 3 4. Dia mungkin orang yang para pendengar susah nak tangkap mana satu poin dia. Betul tak? Dan tentu para pendengar ikhlas pun faham masalah ni. Jadi Nabi SAW suka buat bilangan yang begitu. Sedangkan jumlah dia yang sebenar lebih. Nabi kata, contoh Nabi SAW sebut, sab'atun yuzilluhumullahu tahta dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah Ta'ala letakkan di bawah lindungan arasnya. Okey. Pada hari yang tidak ada lindungan melainkan lindungan Allah Ta'ala. Hari akhirat. Ada sekarang disebut hadis 7 kan? Adakah 7 saja yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat? Tidak, kan banyak lagi. Bahkan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dia sebut ada 70. Bukan 7. Ada 70 golongan yang terletak di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Naam. Habis tu kenapa Nabi sebut 7 dia? Sekali lagi, lil ad. Tujuan dia apa? Untuk menghitung supaya orang yang mendengarnya itu mudah dapat tangkap. Kat sinilah barakallahu fikum. Kata para ulama, iaitu para guru kita kata, ini adalah anjuran bahawa guru bila nak mengajar kita buat satu pembahagian. Contohnya air itu terbahagi kepada 3, air mutlak, air tahir, yang kedua tahur, tahir yang pertama tahur, yang kedua tahir, yang ketiga mutanajis.
Yang tahir pula terbahagi kepada dua. Yang tahur pula, tahur yang suci. Tapi dalam menyucikan pula terbahagi kepada dua. Satu ghairu makruhin, yang kedua makruhun. Macam tu kita bagi-bagikan, contoh terbagi kepada dua, terbagi kepada tiga. Tauhid itu terbagi kepada tiga: rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Rububiyah pula ada 3 poin. Pertama, Allah Ta'ala pencipta. Yang kedua, Allah Ta'ala pemilik. Yang ketiga, Allah Ta'ala pengatur alam. Kan nampak cantik macam tu kalau dia bahagi-bahagikan. Naam. Bila letak bilangan-bilangan macam tu, mudah. Sebab itulah Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia ikut sunnah ni. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Al-Qawaidul Arba', Al-Usulul Sittah, Al-Usulul Thalathah, Sittatu Mawadhi' fi Sirah. Al-Usulul Thalathah, 3 usul. 4 kaedah. Al-Qawaidul Arba' mengenal tauhid dan syirik. Al-Usulul Sittah, 6 kaedah mengenal agama. Nawaqidul Islam yang 10. Fa'alam anna nawaqidul Islam asyarah. Kita bahawa pembatal Islam tu 10. Sedangkan banyak lagi tak? Ada banyak. Tapi dia sebut 10 tu yang mana yang paling utama dan juga mana yang boleh ingat. Kan sittatu mawadhi' fi sirah, 6 tempat dalam sirah Nabi SAW yang menjadi hujah dalam masalah tauhid. Nampak tak Syekh Abdul Wahab macam mana dia buat susun? Dia ikut sunnah itu. Jadi kalau ustaz tu dia ceramah perang sampai habis dakwah sampai habis, maka anak murid dia pun confused nanti, pening. Kat mana satu point, kat mana satu huraian. Barakallah. Kemudian dia pun sebut al-fitratu khamsun, al-khitan, khatan ma'ruf, iaitu kita membuang kulit depan bahagian lelaki dan bagi wanita pada tempat itulah tempat syahwat itu dibuang sedikit. Khatan bagi lelaki hukumnya wajib, bagi wanita hukumnya sunat. Okey, khatan bagi lelaki hukumnya wajib, bagi wanita hukumnya sunat. Khatan bila umur yang sesuai untuk khatan, dari segi sebahagian ulama Syafi'i, dia kata umur yang sesuai untuk khatan ialah 10 tahun. Dia kata, kenapa 10 tahun? Kan kita nak tu kita tengok masa zaman-zaman saya dulu sebelum ni, biasanya orang akan khatam masa darjah 4, darjah 5, darjah 6. Cuma zaman moden ni je masa bayi-bayi lagi dah khatam dah, betul tak? Jadi apa alasan para ulama kita suruh khatam umur 10 tahun ni? Jadi alasan mereka ialah kerana Nabi SAW kata, perintahkanlah anakmu untuk bersolat ketika 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau mereka tak lakukan solat setelah dinasihati dengan baik, maka pukullah ketika mereka berumur 10 tahun. Maksudnya, kalaulah solat itu perkara yang paling utama, tiang yang paling besar dalam Islam itu, Nabi kata tak boleh sakiti dia ketika sebelum 10 tahun. Maksudnya, kalau sebelum 10 tahun dia tak solat, tak payah pukul lagi. Dah 10 tahun baru ratan, baru kita pukul dia. Barakallahu fiqh. Menunjukkan bahawa umur minimum yang kita boleh setia kerana masalah agama adalah ketika 10 tahun. Dia kata, sebab itulah dia kena khatam umur 10 tahun. Tetapi, bila perubatan moden ini berjaya melakukan khatam tadi tanpa kesakitan, maka tak adalah halangan, tak adalah pensyaratan nak kena nak kena khatam masa umur 10 tahun. Tidak. Jadi khatam itu boleh dilakukan masa-masa bila ketika kalau tadilah tidak menyakiti anak tersebut. Tapi bila dah mula menyakiti, maka barakallahu fiik, kita melakukannya 10 tahun. Kalau sakitlah, kalau dah tak ada alat-alat, kita ditakdirkan pada satu tempat, satu kampung, dia tak ada lagi alat biusnya, tak ada apa semua, maka buatlah masa umur dia 10 tahun dan ke atas. Naam. Khatam bagi wanita pula dilarang untuk kita berlebih-lebih daripada membuang pada bahagian tersebut. Okey. Bahagian tersebut saya sebut apalah. Bahasa Melayu saya tak tahulah bahasa apa. Okey. Dia punya bahasa Arab ni ialah tempat nafsu syahwat perempuan itulah. Okey. Iaitu tapi Nabi larang. Nabi ada satu riwayat Nabi SAW, walaupun riwayat ini taklah sahih, Nabi kata Nabi larang membuang kesemuanya. Kerana itu ahdha, dia kata ahdha li zaujihi. Janganlah potong semuanya kerana itu lebih
memuaskan suaminya dan juga isterinya juga kan, suami. Jadi kalau suami dia adalah benda tersebut lebih lebih hubungan suami isteri itu lebih baik, lebih bagus dan lebih menyeronokkan. Lepas tu dia kata Allah li zauji, Allah li zauji. Jangan buang kesemuanya. Okey. Kemudian disebut pula al-khitan adalah sunnah daripada sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan orang pertama yang berkhatan ialah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Ibrahim berkhatan masa umurnya 70 tahun. Masya Allah. 70 tahun. Dan sunnah ini diteruskan sehinggalah ke hari ini. Jadi kat sini kita kata, bila orang kata khatan itu adatnya orang Arab, dia bukan adat orang Arab. Dia adatnya atuk kita. Atuk kita Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kat sini banyak kali kita sebut dalam kelas Sahih Muslim, kita sebut dalam kelas Bulughul Maram, diploma kita sebut bahawa antara adat-adat yang diwarisi daripada orang Arab itu bukanlah semata-mata adat orang Arab. Ia adalah adat ataupun peramalan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Seperti menyimpan janggut nanti, mencukur kumis, seperti apa tadi kita sebut khatan. Maka walaupun kita kata dia orang, kita kata dia adalah orang Arab mewarisi daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Ismail, dia bukanlah Arab sangat sebenarnya, Nabi Ibrahim. Itu satu. Yang seterusnya pula, khatan juga terbukti dia adalah menyebabkan kesihatan. Dia lebih bersih. Lepas tu kita tengok zaman sekarang, orang bukan Islam juga di kalangan orang musyrikin pun mula berkhatan. Naam. Seterusnya pula al-istihdad, iaitu mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan menurut mazhab Asy-Syafi'i, ulama Asy-Syafi'i adalah mencukur bulu yang berada di atas kemaluan, iaitu di bawah pusat itu, dan juga termasuk dalam bulu kemaluan ni ialah bulu di dubur. Termasuklah bulu di dubur. Naam. Termasuk juga kawasan tersebut juga termasuk dalam istihdad, iaitu mencukur kemaluan. Dalam bab mencukur bulu kemaluan, nampak dia ialah dengan bil musa, dengan cukur dengan pisau lah, bukan cabut. Berbeza nanti kita akan tengok dalam bab mencukur bulu ketiak. Ini kita cukur dengan pisau. Yang ini juga sunnah min sunanil mursalin. Sunnah min sunanil mursalin. Seterusnya mencukur kumis. Kat sini qassu syarib. Sebenarnya bukan mencukur. Kalau qassu bila qas ni maksudnya potong, pangkas. Dia memangkas misainya. Memangkas ni. Okey. Memangkas ni maksudnya bukannya cukur habis. Di sisi ulama Syafi'i, mereka tidak menyukai, mereka tak mensunatkan cukur habis. Yang hanya disunatkan adalah yang misai itu, yang terlebih misai itu, kemudian dia potong apa yang melebihi kawasan tersebut. Itu ulama Syafi'iyah. Namun Syekh Muhammad Adam Al-Tiyubi dalam syarah dia Sahih Muslim, dia kata sebenarnya sebagai ulama Malikiyah pula dia memakruhkan kalau cukur habis. Dia kata innaha minal muslah, dia kata itu termasuk daripada muslah. Seumpama kamu memotong anggota badan, maksudnya jangan buang habis, jangan licin habis. Okey. Cuma sabit juga riwayat daripada sebahagian salaf bahawa sebahagian mereka itu mencukur habis, sebab perkataannya qassu syarib bukan hanya potong saja. Nabi kata uhfu syawarib, uhfu liha wa haffu. Haffu maksudnya ialah habiskan, cukur habis. Jadi barakallahu fik, dua-dua boleh, nak cukur habis boleh dan nak trim pun boleh. Cumanya ulama Syafi'iyah kata yang afdalnya ialah dia misai itu dia hanya bahagian, dia hanya jangan bagi terlebih daripada bibir, itu yang dipotong dan biar di trim misainya. Itu bezanya kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi dia simpan misai, dia simpan janggut dulu, betul. Tapi misai itu kan melampau-lampau. Misai itu kan melampau-lampau sampai tebal. Jadi itu bezanya. Macam Nabi kata
U'ful wa hafuz syawarib, biarkan janggut, wa hafuz syawarib, dan misai itu trim. Untuk membezakan kita dengan Yahudi, bukan isu pasal janggut tak janggut tu, isu dia ialah orang janggut, orang Yahudi pun simpan pakai janggut juga. Tapi bezanya orang Yahudi dia pakai janggut tapi dia tak trim misai. Jadi kita orang Islam janggut simpan, misai pun dia trim. Dan kalau sekali kalau letak orang Yahudi sebelah, orang Islam sebelah, boleh nampak beza orang Islam simpan janggut dan misai, dan cukup misai, dengan orang kafir Yahudi simpan janggut dan cukup misai. Betul kita khaliful Yahud. Ustaz, kalau masuk Islam wajib khatan? Yes, wajib khatan. Kalau dia takut tak nak buat, mana boleh dia takut. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia buatlah khatan. Dia bukan sakit sangat pun. Anak saya umur 8 tahun, 3 hari, 2 hari dah baik dah. Okey. 3 hari dia berlari. Nak pula cara moden ni. Jadi Kak Mai, jadi kalau dia kata Ustaz, kalau Islam wajib khatan. Ya, sahih, wajib khatan. Bahkan sebagian ulama kata kalau dia tak khatan, masih lagi dalam keadaan dia bernajis. Okey. Dia wajib khatan. Naam, syakat ada insya-Allah, tak ada, sekejap je. Jadi baik. Dan sebagian ulama kata kalau tak khatan masih lagi dia menanggung najis pada diri dia. Jadi dia berdosa lah. Macam mana status dia? Status dia lah. Cuma tak adalah ulama kata solatnya tak sah. Solatnya sah lah, tapi cuma dia berdosa tidak berkhatan. Okay. Dia berdosa kerana tidak berkhatan. Naam. Ini kita sebutkan Nabi Ibrahim 70 tahun khatan. Maksud Nabi Ibrahim dapat perintah khatan tu masa umur 70 tahun. Jadi kisah itu menjadi satu dalil yang kuat kepada orang yang baru masuk Islam. Nah, masuk Islam kerana Allah Ta'ala, maka khatan lah. Dan zaman sekarang kita bukan zaman dulu. Zaman dulu kalau kita kata masuk Islam kena khatan, mungkin orang tu takut masuk Islam. Tapi cakap ada zaman sekarang khatan ni, orang kafir pun khatan lah. Orang kafir pun khatan. Bukan sekali orang Yahudi, orang kafir bukan Islam, musyrikin yang tak percaya pada mana-mana agama pun khatan, kerana apabila mereka mengetahui akan kelebihannya daripada bab kesihatan. Daripada bab kesihatan. Baik. Wal istihdad, cukup perlu kemaluan. Naam. Sebab tu sebagai ada hadis asar, walaupun asar tu taklah sahih, tapi dia kata jangan lebih pada 40 hari. Mencukur misai, dan disunatkan pada bab mencukur misai ini ialah mula daripada kanan. Ya, sunnah lah mula daripada kanan. Kita potong misai tu, mencukur di sebelah daripada kanan kita. Naam. Cara ringkaslah. Okey, kemudian wal istihdad wa qasus syarib, cukur misai dan simpan janggut. Kalau riwayat lain sebut cukur misai dan simpan janggut. Wa taqlimil alfar, dan potong kuku. Okey, bab potong kuku ni sunnah, potong kuku tak syak lagi. Adakah disunahkan pada hari Jumaat? Memang tidak ada dalil khusus nak kata hari Jumaat sahaja untuk ni. Cuma amalannya para salaf apabila hari Jumaat mereka nak pergi solat, mereka potong kuku, mereka cukur bulu ketiak, supaya apa, hari tu kan hari perayaan. Dan bila hari perayaan tu kita punya persediaan, kita nak pergi mandi, nak siap nak pergi semayang Jumaat tu kan lain. Macam kita pagi raya kan bukan main lagi kita punya mandi. Mandi kita lain sikit pada hari pagi Jumaat tu tak, pagi raya tu, untuk kita menyambut hari raya. Jadi dia bersihkan diri dia apa semua. Begitu juga dengan orang yang hari Jumaat itu dia digalakkan, bukan digalakkan maksudnya ada satu dalil yang khusus kata potonglah kuku pada hari Jumaat. Tidak. Bila masa saja kamu nampak kuku kamu panjang, potonglah. Apatah lagi bila panjangnya kuku itu menyebabkan kotoran itu terkumpul di bawah-bawah kuku ini, lalu air tak sampai. Bila air tak sampai ketika wuduk, tak sah nanti wuduk. Wuduk tak sah. Ini ulama Syafi'iyah sebut. Dan digalakkan mulakan dengan daripada kanan, mula daripada tangan kanan. Cuma adalah riwayat mengatakan tangan kanan tu mula-mula macam mana cara dia tu, saya pun tak ingat lah. Okey.
Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ni tangan kanan dia mulakan daripada jari kelingking. Kelingking yang paling kecil ni kan. Kemudian jari manis, kemudian jari tengah, kemudian jari telunjuk, kemudian jari ibu jari. Mula ni beri ibu jari dulu. Ibu jari 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, maknanya ibu jari dulu 1. Dia kata afwan, satu yang ni, tunjuk dulu, sorry. Yang nombor 1 jari telunjuk. Yang ni disebut oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali sebut start dengan jari telunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetapi pendapat ini dibantah oleh banyak ulama juga. Antaranya yang mengumpulkan yang cari bantah-bantah ni lah antara Imam Syekh Al-Tiyubi kata tak ada dalil cara potong kuku sebegitu. Tak ada dalil yang jelas. Walaupun Imam Nawawi kata, dia kata menjazamkan sebegitu. Sebab apa? Sebab dia kata mulakan dengan ni. Sebab dia kata ini jari telunjuk, jari yang paling afdal. Kan bila kita sembahyang, ni jari telunjuk kita ini pertama. Tak, yang afdalnya kita mula daripada tangan kanan lah. Tangan kanan ni nak mula macam mana? Nak mula dari sini dulu boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah. Jadi untuk nak kata kena mula dengan telunjuk dulu, maka ini tidak ada dalil yang sahih untuk membuktikan bahawa jari telunjuk ni lah yang kita kena start dulu ketika kita potong kuku. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kata Imam Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Imam Sakhawi dalam kitab Maqasidil Hasanah. Imam Sakhawi kata lam yathbut, tidak sabit fi kaifiyati qassil azfir dalam bab kaifiat memotong kuku, wala fi ta'yini yaumin, dan juga tidak ada juga dalil yang sahih yang sabit dan menetapkan hari lahu syai'un anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yu'za, apa yang telah dinisbahkan li aliyin, pada Ali, fahuwa batil, maka dia adalah batil. Allahu akbar. Jadi macam mana potong kuku kanan? Mula dari kanan je lah. Dah habis. Jadi mula dari kanan je lah. Dah. Ya asalkan kita potong kuku mula dari kanan, letakkan kanan tu macam ni, yang ni dulu ke, yang ni dulu ke, maka tak ada masalah. Yang penting kita mulakan dengan tangan kanan dulu. Adapun hadis yang disebut oleh Imam Sakhawi tadi, ada hadis kata macam ni. Kata, ya Ali, yang tetapkan hari Khamis, kata, ya Ali, potonglah kuku, cabutlah bulu ketiak, cukurlah bulu kemaluan pada hari Khamis, dan mandilah, pakailah minyak wangi, dan pakai baju yang elok pada hari Jumaat. Sampai sebagai mereka buat nazam, dia kata, ibda biyumnaka wabil khinsiri yaumal khamisil afdalil akbari, al-afdalul yaumal khamisil afdalil akbara. Dia kata, wathanni bil wusta wathallith kama qad qila bil ibhami wal binsir wakhtim bisababatiha hakadha fil yadi wal rijli wala tamtari. Ini semua tak ada dalil lah yang jelas. Kalau saya nak baca pun kita tak ada. Masya Allah. Cuma warid daripada sebahagian salaf. Macam kita sebut tadi lah, bahawa sebahagian salaf ada dia cukup pada hari tertentu. Contohnya macam Sufyan Ats-Tsauri, dia potong kuku pada hari Khamis. Dia kata besok hari Jumaat. So dia kata esok, dia kata sunnah tu tak boleh dilambat-lambatkan. Jadi bila kita nak pergi sembahyang Jumaat besok pagi-pagi, jadi dia tak nak lambat-lambat, jadi dia potong kuku siap-siap pada hari Khamis. Okey. Wallahu ta'ala alam bissawab.
Okey, seterusnya protokol kuku dah selesai. Wa nadful ibti, dan last sekali mencabut bulu ketiak. Ya, sebab semua tahu bulu ketiak ni tempat berkumpulnya bau-bauan yang tak elok. Jadi digalakkan kita mencabut. Yang afdalnya cabut. Tetapi kalaulah kita tak mampu nak cabut, rasa susah nak cabut, rasa berat nak cabut, maka kita bolehlah cukurnya. Dan seperti biasa kita mulakan dengan yang kanan dululah. Mulakan dari kanan dululah. Walaupun kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata alimtu anna sunnata al-natfu. Ini kata Imam Syafi'i. Kata aku tahu bahawa sunnahnya sunnata an-natfu, mencabut, tapi walakin la aqwa ala al-waja'. Tapi aku tak tahan sakit cabut bulu ketiak. Wallahu alam, wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Dan juga sabit dalam sahih Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa qatalana fi qas syarib. Ini 40 hari tadi. Dia kata 40 hari tu ada dalil tak? Okey, 40 hari tu ada dalil. Dan setengah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas, kata waqata lana, telah ditetapkan waktu bagi kami, fi qasi syaribi, dalam mencukur misai, wa nadfil ibti, dan juga mencabut bulu ketiak, wa halqil anati, dan mencukur bulu kemaluan, alla natruka akthara min 40 lailah, agar kami tidak meninggalkan lebih daripada 40 hari. Jadi 40 hari itu warid tak? Yes, 40 hari itu warid. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga dalam Sunan An-Nasa'i, waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la natruka tarkan natajawaz bi 40. Naam. Maksudnya bukanlah maksudnya jangan biarkan lebih 40 hari. Bukan maksudnya tunggu 40 hari baru cukur. Okey. Jangan salah fahamlah hadis ni. Nabi SAW telah menetapkan kami 40 hari dalam mencukur bulu, mencabut bulu ketiak ila akhirnya lah. Okay. Menetapkan 40 hari itu bukan maksudnya bukanlah maksudnya ialah hang tunggu 40 hari baru hang cukur. Bukan. Bukan macam tu. Tukang setengah orang bulu ni cepat tumbuh, nanti kan 40 hari. Allahu akbar. Okey. 40 hari dah jadi gorila dah kan. Okey. Jadi bukan. Maksud Nabi menetapkan 40 hari, iaitu kata Imam Ibnu Mulaqin, iaitu tidak membiarkan, jangan lebih daripada 40 hari lah kalau nak tinggalkan. Jadi kalau dah panjang, kalau nak cukur. Cuma kalau tak nak tinggalkan, jangan lebih pada 40 hari. Itu maksud dia. Okey. Naam. Dan juga sama juga seperti yang sebelum-sebelum ni, kalau cukur misai daripada kanan, cabut bulu ketiak daripada kanan, okey. Cukur bulu kemamit daripada kanan dulu. Begitu juga dengan cabut bulu ketiak dari kanan, potong kuku pun daripada kanan, al-aiman. Jadi kalau cabut bulu ketiak daripada yang kanan, maksudnya kena cabut dengan tangan kiri lah, kan? Dengan tangan kiri. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maka dengan ini tamatlah, masya-Allah, hadis yang ke-28 ini. Maka bab yang seterusnya insya-Allah dia akan masuk bab al-janabah pula. Masya-Allah, bab janabah ni pun menarik. Barakallah. Okey, persoalannya. Fitrah ini by 10 tahun or balik. Apa maksud Puan Maimunah? Fitrah ini by 10 tahun or balik. Maksud saya, Ustaz, maksud saya macam yang untuk bulu kemaluan bla-bla yang sulit-sulit tu bila balik dah baru ada kan. Masa dah ada lah. Masa dah ada benda tu lah. Dah ada bulu tu, dah ada bulu ketiak, buatlah benda tersebut. Yang biasanya dah nak balik lah, ada benda tersebut, betul tak? Okay, maksudnya dah balik lah. Bukan 10 tahun, 10 tahun masa tak ada lagi bulu. Okey, tak ada baru lagi. Tak ada bulu ketiak lagi. Maksudnya dah balik tu baru ada. Masya Allah. Okey. Ada soalan lain? Kalau tak ada, cukuplah sekadar ni. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.